Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah difardukan kepada umat sebelum kamu. Hikmah dia, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Alhamdulillah, kita hampir masuk kepada nisf tsani Ramadan, separuh kedua Ramadan. Malam ni kita malam 15, besok kita puasa 15. Selepas itu baru boleh kita sembahyang tarawih dengan sembahyang witir dengan kunut. Jadi kalau dia punya pedoman bila nak baca kunut untuk witir bulan Ramadan ni, setelah kita sempurna berpuasa 15 hari. Sebab dia bukan nisfu Syaban malam ini, malam 15. Tapi kalau nisfu tsani Ramadan disebut dalam kitab fiqh adalah malam ke-16. Maksud dia 15 hari baru start nisfu tsani, nisfu baru. Jadi biasa kita dengar perkataan madrasah Ramadan. Masuk bulan Ramadan ni, kalau tazkirah radio ke TV ke, dia akan sebut madrasah. Madrasah ni maksudnya sekolah. Bila sekolah dia ada graduasi dia, ada takharuj dia, ada pengeluaran dia, ada tamat dia. Kalau dulu-dulu orang tamat darjah 5, darjah 6 ni handai lah. Hari kalau sekarang ni SPM tamat. Bila tamat tu apa hasil dia? Ada hasil yang nak dicapai setelah kita tamat. Dalam madrasah Ramadan ni, bila kita tamat, Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah hikmah pensyariatan Ramadan. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa ni kata ulama tafsir, ramai di kalangan ulama tafsir menyebut takwa ini adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa malam ni secara ringkas beberapa kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Quran ni dia mukjizat ilmu. Antara metod Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini adalah dengan qasas, kisah, penceritaan. Yang mana penceritaan dalam Quran ni dia bukan macam cerita cerpen ataupun novel. Dia ada plot-plot tertentu. Dia hanya menceritakan. Kadang-kadang disebut terus satu-satu cerita, di ujung baru disebut. Jadi antara kisah dalam Quran yang awal Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam berkaitan dengan sifat takwa. Takwa ni mesti kita buat semua perintah Allah dan mesti kita tinggalkan semua larangan Allah. Dalam sejarah dunia, ketika mana Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat termasuk Iblis, idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara akana minal kafirin. Idh ni kalau kita baca Quran, kalau jumpa perkataan idh ni, kita kena ambil peringatan. Sebab itu maksud dia ingatlah, beringat. Kamu kena ambil pedoman cerita ini. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala cakap kepada para malaikat, sujudlah kamu. Ini ayat perintah daripada Khalik kepada makhluknya. Allah Ta'ala perintah kepada makhluknya ketika itu, Iblis dan juga malaikat, untuk melakukan perintah Allah, iaitu sujud. Masyhur ulama tafsir menafsirkan sujud di sini adalah memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Macam mana beri penghormatan tu, itu macam-macam. Ada kata tunduk, ada kata berdiri dan sebagainya.
Sujud itu bukanlah sujud sebagaimana kita sujud dalam sembahyang. Ini masyhur dalam ulama tafsir. Kalau kita bahas dari segi akademik dia panjanglah. Lalu bila mana arahan tu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat, fasajadu, malaikat tu sujud. Tapi bagaimana iblis? Allah Taala sebut illal iblis, kecuali iblis tak sujud. Aba, dia ingkar. Wastakbara, dan dia sombong. Dengan sebab ingkar dan sombong ini, dua penyakit hati ini, wa kana minal kafirin, jadilah iblis termasuk dalam golongan hamba Allah yang kafir. Dia tak takwa tu, dia tak patuh perintah Allah ketika itu. Lalu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tanya, wahai iblis, kenapa kamu tak ikut perintah aku sujud kepada Adam ni? Dijawab oleh iblis, aku tak sujud sebab ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia yang mengatakan dia baik, sedangkan penentu kepada baik buruk ni Allah. Kita semayang ikhlas, siapa boleh tentukan kita ikhlas? Allah. Manusia tak boleh tentukan dia ni ikhlas. Kalau dalam derma, setengah orang bagi derma, tulis hamba Allah derma 10,000, konon-konon nak ikhlas. Tapi bila orang kata siapa hamba Allah baik ni, dia dengar tu dengan dia berbangga dengan benda tu, akhirnya tak jadi ikhlas. Ada orang tulis nama dia terang-terang, tapi dia tak rasa apa-apa, ikhlas dia. Sebab ikhlas ni bukan ukuran manusia, dia ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu iblis kata, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Iblis meletakkan tanah, api lebih mulia daripada tanah. Asalnya iblis ni dikagumi oleh para malaikat, masyhur dalam tafsir. Tapi malaikat tak tahu, iblis tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala test, baru terbukti yang iblis ini dia punya fizikal dia saja melaksanakan perintah Allah, tetapi hatinya, kalau kita sebut hati lah, hati dia tak mahu nak ikut kepada arahan Allah, jadi dia jadi kafir. Satu, di takwa, nak jadi takwa kena ikut perintah Allah SWT. Kemudian dari segi bertakwa ni kita ambil kisah Nabi Ibrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika mana Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Fa atammahun. Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah itu. Antara ujian ibtila ni uji, Allah Ta'ala test Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ibrahim berjaya melaksanakan ujian Allah itu, Allah kata apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan jadikan kamu pemimpin kepada sekalian manusia. Dengan sebab Nabi Ibrahim berjaya melepasi ujian, test, percubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana syarat untuk menjadi pemimpin mesti melalui proses kalau dalam bahasa dia panggil proses pentarbiahan. Antara dalam tarbiyah tu ada ibtila, ujian. Antara dia kalau kita sebut Nabi Ibrahim ni tak ada anak, berkahwin dengan Siti Sarah tak ada anak. Tak ada anak itu juga adalah ujian daripada Allah. Nabi Ibrahim tak anak supaya ada orang yang akan mewariskan Islam kepada generasi selepas daripada dia. Nabi Ibrahim berdakwah di Babylon, tolak dia orang di Iraq. Berdakwah di Mesir, hampir dia buat khianat kepada isteri dia. Berdakwah di Palestin pun tak diterima. Dikatakan yang beriman itu antaranya dua orang je, Siti Sarah dan Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim. Walaupun kesannya ada mengatakan ada beberapa orang yang pengikut Nabi Ibrahim, tapi pengikut dia sikit. Lalu Allah Ta'ala uji dengan kelahiran seorang anak, hasil perkahwinan kedua dengan Siti Hajar. Tak lama selepas perkahwinan itu, Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Bawa anak dia, anak yang kecil, masih lagi belum berjalan, dihantar satu tempat yang jauh, yang tempat ini tak ada manusia yang duduk, tak ada tumbuhan yang hidup, tak ada binatang yang berkeliaran, tanah yang sangat gersang. Lalu bila sampai di situ, Nabi Ibrahim berhenti, turun ke anak isteri dia. Nabi Ibrahim terus patah balik. Lalu dipaut oleh Siti Hajar, apa nama ni, bahasa kita jobah lah, jobah Nabi Ibrahim itu. Kamu nak tinggalkan kami di sini ke? Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam. Lalu dia panggil, lalu kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihadha,
adakah Allah yang perintahkan kamu untuk tinggalkan kami dekat tempat yang tak ada orang, padang pasir? Memang kalau tengok bawa bekas lori pun mati, sebab tak ada apa sumber dekat situ. Habis bekalan lori, habislah. Lalu kata Ibrahim, ya. Bila sebut ya, Siti Hajar lepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim jalan sikit jauh, dia naik atas satu bukit, lalu dia berdoa supaya Allah Ta'ala memberkati anak dan isteri dia. Tak ada orang. Bayangkan nak tinggalkan isteri dan anak tempat tak ada orang. Lalu apa kata isteri Sarah bila Nabi Ibrahim kata, ya Allah? Dia kata, kalau Allah yang perintah, Allah takkan mensia-siakan kami. Bagaimana seorang isteri yang hebat dididik oleh seorang suami yang bertakwa, tinggi kepergantungannya dengan Allah. Ini juga adalah sifat takwa. Dan banyak lagi lah, saya tak nak ambil cerita banyak. Kemudian kita sebut antara kisah yang sangat menarik, kita tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf AS. Satu surah yang menceritakan sepenuhnya kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ni adalah anak Nabi Yaqub AS, anak yang ke-12 ataupun yang ke-11. Lalu Nabi Yaqub memberi lebih perhatian kepada Nabi Yusuf atas beberapa sebab lah. Sebab ibu Nabi Yusuf ni dah wafat dan sebagainya. Jadi abang-abang dia, adik-beradik dia lain rasa iri hati. Dia berpakat untuk menghilangkan Nabi Yusuf dari pandangan, dari depan mata ayah. Dengan strategi yang dibincang-bincang, akhirnya sepakat untuk bawa Nabi Yusuf pergi tengah padang pasir, letak dalam telaga, dan dibiarkan di dalam telaga tu. Kalau rezeki baik, ada orang akan selamatkan dia. Dia memang ada satu di kawasan padang pasir tu ada trek, kita panggil laluan khas bagi para pedagang. Dia memang akan lalu dan mesti berhenti dekat telaga tu untuk memenuhkan bekalan air yang tak cukup. Kalau air masih penuh, dia akan berhenti minum. Kerana depan lagi kerang, jauh baru dapat jumpa telaga. Macam kita hari ni lebih kurang R&R lah. Lebih kurang R&R dekat Lebuh Raya. Jadi berhenti. Jadi akhirnya mula-mula nak bunuh lah, nak kerat lah, macam-macam lah. Apa ni, cadangan 10 orang ni boleh bawa. Akhirnya dia meletak. Bila balik, dia bagi tahu pada Nabi Yaqub alaihissalam. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhib. Mereka berkata kepada Nabi Yaqub, wahai ayahanda, kami sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, pergi buru. Dia pergi berburu. Jadi beli buru ni berkejar-kejar lah, berburu. Dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ni orang yang suka bercakap bohong. Dia kata, kamu kalau kami cakap pun tak percaya, sebab kamu sayangkan Yusuf lebih. Kami yang benar ni kalau cakap pun ayah tak percaya, ayah dia tak percaya. Ayah dia Yusuf mati baham di serigala. Kalau kami cakap pun ayah dia tak percaya, sebab ayah dia lebih kepada dia. Ni ayat orang bohong. Dia akan sebut, kalau aku cakap kamu kan percaya pun, tapi memang dia bohong pun. Lalu Nabi Yusuf ni Nabi. Nabi Yaqub ni Nabi. Nabi ni mesti ada sifat, 3 sifat asas: sidik, amanah, tabligh. Bila seseorang ada 3 sifat ni, kata ulama, mestilah terhasil satu sifat yang keempat, iaitu fatanah, cerdik, bijaksana kita terjemah. Itu kadang-kadang kalau tuan-tuan ngaji dalam ilmu tauhid, sifat wajib bagi Nabi tulis 3 je. Sebab kalau ada 3 sifat ni, maka mestilah seseorang itu, wajiblah bagi seorang itu bersifat dengan sifat fatanah. Jadi bijak Nabi ni bukan bijak macam kita. Jadi bijak macam orang tua dulu kita ngecik, mak tanya mandi ban ke mandi sungai, tak, mata merah rambut jegang, mana nak mahu. Tapi kita betul dah tu, baju dah kering, seluar dah tinggal dekat sana dah, baju dah siap kering, memang orang tak mandi. Tapi orang lepas mandi tebing, mandi ban, orang kenal, orang tua kenal. Orang tua kenal. Kalau kita pucat sikit pun orang tua kenal. Tapi kita rasa betul dah, selamat dah. Jadi nak menipu nak ayah satu, dan ayahnya pula Nabi, memang tak tertipu lah.
Lalu apa dia kata dia? Ni bohong. Bohong bukan sifat orang bertakwa. Dia nak tipu ayah dia. Bila dia sebut macam itu, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Bawa pula sebagai bukti yang Nabi Yusuf betul-betul dimakan serigala dengan baju yang berlumuran darah palsu. Jadi Nabi Yaqub tahu. Kalau kita baca dalam tafsir, dalam huraian cerita ini, ulama-ulama tadi yang saya baca daripada Dekan Fakulti Dakwah Universiti Al-Azhar, dia kata serigala ni dia tak makan telam pongap semua sekaligus. Serigala pun tahu dah, saya tak pernah jumpa serigala kalau dekat zoo tu kecil lah, kot serigala besar. Dia kata lebih kurang anjing lah. Lebih kurang anjing. Jadi dia tak makan sekali pongap. Nabi Yusuf bukan kecil orang masa itu, bukan kanak-kanak, dia bukan budak kecil lah, hampir-hampir remaja, besar juga lah badannya. Tapi dia bukan sekali pongap hilang. Tak, serigala tak makan macam itu. Satu. Macam kalau kita hidup kucing makan tikus. Kalau tikus besar tu, tinggal kepalanya, sapu lah besok kepala tu. Sebab dia tak konyoh kepala tu. Kecuali yang merah-merah yang baru tumbuh bulu tu, itu hilang lah semua sekali kan. Jadi benda serigala tak makan macam tu. Kalau dia nak makan pun dia akan makan sikit. Itu sifat serigala makan. Kalau kita baca dalam huraian, wallahu taala, bila kita tanya orang zoologi lah. Kemudian satu lagi, masa dia bagi tahu bukti semua, dia balik tu menangis-nangis balik cerita ke ayah Yusuf dah mati, nangis. Orang yang tak dia buat menangis, toyok pori-pori toyok, buat toyok. Tahu orang buat toyok. Bawa baju yang berlumur darah. Serigala makan, baju ada. Macam mana? Serigala makan Nabi Yusuf, tapi bajunya tak elok, tapi penuh darah. Ibarat kata masa serigala makan tu, ditanggalnya baju dulu. Lepas tu baru dimakan, gamaknya selepur darah kat moncong, dia lap dengan baju tu, tinggal. Itu baru ada darah baju. Ni pembohongan. Satu nak sebut cerita ni, berbohong ni memang nampak real bagi orang yang berbohong, tapi bagi orang yang mendengar, kadang-kadang dia tak real. Lambat laun orang akan tahu yang kita bohong. Bila orang tahu kita bohong, sampai sudah orang tak percaya pada kita. Al-kadhibu khianah, kata dan Abu Bakar. Berbohong ni khianat. Jadi bohong tu cerita dia panjang lah, cuma saya nak sebut bohong ni bukan sifat orang bertakwa. Bila kita berbohong, akhirnya kita. Jadi Nabi Yaqub jawab apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu ni telah dikaburkan, dihiaskan perangai buruk kamu dengan nafsu kamu. Nafsu kamu telah hiaskan menjadi lawa perangai buruk kamu ni. Nabi Yaqub tahu yang anak-anak dia telah menipu dia. Masa nak bawa tadi janji nak jaga dia, kemudian 10 orang takkan terberani serigala nak dekat. Kemudian 10 orang, usbatut dia sebut, kuat kumpulan. Last sekali kita sebut kisah juga Nabi Yusuf AS. Baginda Nabi Yusuf bila diselamatkan oleh peniaga di sauk timba itu, tiba ada budak bawa naik ke atas, dijual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Sebab orang meniaga dia jumpa tengah-tengah padang pasir ni budak, dia kata ini rezeki, sebab aku boleh jual. Masa itu orang boleh jual manusia. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi ni, dia pernah ditangkap bersama ahli keluarga je. Dia dijual di pasar. Jual di pasar jadi budak, jadi hamba, panggil hamba. Kita panggil hamba lah. Hamba ni dalam kitab fiqh, di bab hujung dia kompleks sikit perbahasan dia. Kena ngaji bertuam dengan buku baru faham. Tidak, kita tak berapa lekat. Jadi bawa Nabi Yusuf ke pasar, dijual dengan harga murah. Soal dia, kenapa murah? Murah sebab dia laku lekas. Bila laku lekas, aku dapat ni free je. Laku lekas, kalau waris dia nak tuntut, aku dah selamat dah. Ni orang meniaga tadi. Jadi kalau dia jual harga mahal, lambat laku, nanti ada orang tuntut, naik dia. Apa ham tak dapat. Jadi jual, dibeli oleh Raja Al-Aziz, sebut dalam Quran. Dan Aziz bagi tahu pada isterinya, buatlah baik-baik pada Nabi Yusuf ni, kita pun tak ada anak dan sebagainya. Dan bila Nabi Yusuf membesar sikit, tergoda seorang perempuan yang isteri Aziz ini terhadap Nabi Yusuf kerana ketampanan Nabi Yusuf. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kalau kita baca nak tunjuk hebatnya ketakwaan yang ada pada Nabi Yusuf, hasil didikan daripada Nabi Yaqub AS dan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
disebut dalam surah Yusuf ni, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Rawadat ini kalau kita tengok dalam tafsirnya, dia panggil da'at ila nafsiha, dia ajak Nabi Yusuf mari kadap dekat dengan aku, birifqi walin, dengan lembut dan dengan bahasa kita suara menggoda lah. Dia goda Nabi Yusuf tu, yang pada ketika itu dia dah tutup pintu tu, tak ada orang dah. Dia isteri raja ni, dia mesti lemah-lemah isteri raja ni. Dia tak mau jorin-jorin, orang tak ambil isteri raja. Raja isterinya lawa, dan dia ada kedudukan. Dalam keadaan dia yang menawarkan diri dia kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ketika itu orang muda, tak kahwin lagi. Jadi apa kata Nabi Yusuf bila digoda? Dan Allah Ta'ala sebut lagi, nak menunjukkan sungguh-sungguhnya isteri Aziz ni nak menggoda Nabi Yusuf. Allah Ta'ala sebutkan, wa qalat haytalak, marilah, datanglah. Jadi pintu telah ditutup. Bukan pintu disebut, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu istana. Tak tahulah pintu istana tu dia mungkin berlapis-lapis. Pintu ni bilik ni, bilik ni, bilik ni, bilik ni, ada pintu-pintu. Memang panggil, memang orang lain tak tahu dah. Kita berdua aja tengok ni. Apa jawab Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Qala ma'adzallah ni maksudnya, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang kamu ajak aku. Nabi Yusuf orang muda, belum kahwin lagi. Depan dia ni orang perempuan, isteri raja, lawa pula tu, pintu tutup semua, ajak pula tu, goda pula tu. Tapi takwa ni hasil takwa bulan Ramadan ni. Hasil takwa tu dia tolak perbuatan buruk tu. Qala ma'adzallah, aku berlindung daripada Allah dari perbuatan keji kamu. Lalu Nabi Yusuf lari. Jadi kejut Nabi Yusuf, itu yang cerita koyak baju belah belakang tu, buka-buka pintu, raja ada depan. Lalu cerita dia panjang lah, kita bukan nak cerita dulu. Saya nak sebut macam mana sifat takwa yang kita nak cari dalam bulan Ramadan. Kalau betul-betul kita dapat, datanglah benda apa pun, insya-Allah kita akan selamat. Orang yang tak merasa nikmat dunia, dia kata macam-macam. Bila datang merasa nikmat dunia pada zaman Abbasiyah sebagai contoh, banyak orang-orang yang hebat-hebat tenggelam dengan kemewahan dunia bila disajikan dengan pemerintahan khilafah pada masa itu. Sebelum ada duit, memang warak segala-galanya. Dibentangkan kemewahan depan mata ni. Jadi lebuh. Di macam mana nak bagi kita tak lebuh yang selamat tu? Takwa. Nabi Yusuf tadi kalau ikut dengan umur dia, dengan dengan situasi itu, memang boleh berlaku perbuatan keji tu. Tapi takwa dia ada. Yang ini hasil yang kita akan dapat dalam bulan Ramadan, dan berdoa lah dalam nisfus tsani ni, separuh kedua dalam bulan Ramadan, Allah akan mengurniakan kita sifat takwa dan kita selamat. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu ya baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah pulanglah kepada Tuhan dalam keadaan radiyatan mardiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku diqada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.